محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi bersama pada malam ini untuk membincangkan kitab Minhajul Abidin. Alhamdulillah kita masih lagi dalam aqabah yang pertama, yakni aqabatul ilmi wal ma'rifah. Kekangan ataupun halangan yang akan mencacatkan perjalanan ibadah, yang akan mencacatkan kesempurnaan ibadah ialah persoalan ilmu dan ma'rifah. InsyaAllah hari ini kita sambung ke surat 5 5 kan? Hari itu kita bincangkan tentang keperluan tuntutan ilmu ini dalam berkait dengan persoalan iman dan Islam dan ibadah ni perlu jelas di sudut ilmu, mesti berdasarkan panduan ilmu. Sebabnya perjalanan ibadah ini kalau tidak melalui proses ilmu, kata Imam Ghazali itu, dibimbangi akan terperangkap dengan bahaya-bahaya yang sedang menunggu. Yang pertama, ilmu ini menghasilkan ibadah yang benar, sahih, dan mengundang penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bincangkan itu apabila ilmu itu diabaikan, maka kita akan terdedah kepada suatu musibah besar dalam kehidupan ini di penghujung hayat kita, iaitu dibimbangi kita akan terperangkap dengan su'ul khatimah, iaitu kesudahan mati tidak dengan iman, mati dalam keadaan kufur, wala'iyazubillah. Penting peranan ilmu di situ. Jadi pada hari ini kita bincangkan perbincangan selanjutnya berkait dengan kesudahan su'ul khatimah. Apakah yang menyebabkan berlakunya su'ul khatimah itu? Kata Imam Ghazali, sebab-sebab yang berlaku ke arah itu banyak, dia kata. Cuma dia akan perincikan dasar-dasar dan pokok-pokok yang penting saja. Beberapa perkara yang menyebabkan berlakunya su'ul khatimah. Yang direngkaskan di sini, dia kata ada kalanya su'ul khatimah itu menghadapi saat-saat genting su'ul khatimah dalam keadaan ragu. Su'ul khatimah adalah perjalanan untuk mati. Jadi perjalanan untuk mati itu melalui berbagai-bagai halangan. Lalu berlaku keraguan, ragu-ragu terhadap kesudahan. Nyawa yang akan keluar. Ataupun hari itu disebut immasyak awil hujub. Yang kedua, mati dalam keadaan terhijab. Tak dapat berpegang kepada ilmu.
Kenapa berlaku su'ul khatimah? Di sana dia kata ada dua sebab. Kenapa berlakunya su'ul khatimah? Mati dalam keadaan kufur. Disebabkan masalah ilmu. Pertama, seseorang boleh jadi ataupun akan melalui su'ul khatimah padahal dia seorang yang wara', zuhud dan saleh. Mengapa demikian? Kerana di dalam i'tiqadnya ada bid'ah. Yang ini bertentangan dengan i'tiqad yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in. Orang ini dia kata memang rajin solatnya, rajin membaca Quran, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan segolongan manusia yang hebat ibadahnya, hebat bacaan Qurannya, hebat zikirnya, yakni golongan Khawarij. Khawarij ni dia perkataan kharaja. Khawarij ni golongan yang keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Mereka menganggap pelaku dosa besar adalah kafir dan mereka tidak akur kepada khalifah yang dilantik. Lalu mereka keluar saf. Ini golongan Khawarij. Golongan Khawarij ni kata Nabi membaca Al-Quran lebih rajin daripada kami, yakni para sahabat, dan solatnya lebih rajin daripada kamu. Sampai masing-masing jidatnya, jidat yakni dahinya, hitam kesan daripada solat. Tetapi mereka membaca Al-Quran tidak sampai ke lubuk hatinya. Dan solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih menjelaskan kepada kita, su'ul khatimah ni kadang-kadang berlaku kepada orang-orang yang nampak zahir dia wara', zuhud, soleh, pada pandangan lahiriah. Orang ni baik, tetapi malangnya dia terperangkap di hujung hayatnya ketika sakratul maut, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni maksudnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Waliyazubillah. Kenapa ni berlaku? Lahiriah ni nampak selesai. Alasannya kata Imam Al-Ghazali ialah i'tiqadnya, di dalam i'tiqadnya ada bid'ah. Oleh kerana itu, i'tiqad bid'ah di dalam hati adalah sangat berbahaya, seperti mengiktikadkan apa-apa yang nantinya menyesatkan dia kepada kepercayaan bahawa Allah seperti makhluk. Misalnya betul-betul duduk di dalam arash, padahal Allah itu laisa kamislihi syai'. Yang ditonjolkan oleh Imam Ghazali ini, ikhtilaf yang berlaku dalam persoalan bid'ah akidah ni ialah persoalan-persoalan tauhid yang kita selalu dengar. Dikain tentang sifat Allah, tentang hakikat zat Allah. Adakah Allah bersemayam itu macam mana orang bersemayam? Di soalan-persoalan macam tu. Ini isu lama. Isu-isu yang berkait dengan tauhid yang nampak menyeleweng daripada asas yang sebenar. Yang ini berdasarkan ilmu yang berkait dengan tauhid tak tepat. Ini sebahagian daripada maksud bid'ah yang meresap dalam i'tiqad. I'tiqadnya apa? I'taqada ya'tiqu i'tiqadan. Daripada perkataan aqada, simpulan. Yang keyakinan hati yang bersifat iman tentang Allah, tentang Rasul, tentang rukun iman ni diselaputi oleh unsur-unsur yang tidak layak. Yang dikatakan di sini bid'ah, tak betul, tak tepat. Pengertian dan pemahamannya tentang tauhid. Apa maksudnya di situ? Kata syarah kitab ini, maksud bid'ah berlaku dalam i'tiqad dan kepercayaan mereka yang menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khatimah itu
yakni dia kata bal'ani bil bid'ah ay ya'taqida ar-rajul fi zatillah wa sifatihi wa af'alihi khilaf ma huwa al-haq fa ya'taqidu ala khilafi ma huwa alaih. Dia kata apa yang menyebabkan su'ul khatimah, silap dan salah akidahnya dipengaruhi oleh unsur-unsur bid'ah yang berkaitan dengan Allah, yakni di sudut sama ada yang berkait dengan zat Allah ataupun yang berkait dengan sifat Allah ataupun yang berkait dengan af'alullah, perbuatan Allah dalam qada dan qadarnya. Bagaimana boleh berlaku masuk unsur-unsur bid'ah dalam tauhid ni, dalam akidah yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala, sama dalam sifat, sama dalam zat, sifat dan af'al Allah taala, di banyak tuan-tuan. Bila kita rujuk kepada aliran i'tiqad ini, kita akan jumpa banyak kekeliruan berlaku dalam tauhid ini. Sebab Imam Ghazali mengarang satu kitab Fadaih Batiniyah, masalah yang dihadapi oleh golongan Batiniyah. Batiniyah ni melibatkan soalan akidah, kepercayaan, keyakinannya kepada Allah beza dengan orang lain. Dia kata bagi Allah ni sifat dia ada yang zahir, ada yang batin. Yang batin tu hanya orang-orang dia yang tahu. Ini antara unsur-unsur bid'ah yang masuk dalam akidah, ya. Bagi seorang muslim yang beriman, dia meyakini sama ada zat Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala dan af'al dia seperti mana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Contoh dia, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita merenungi dalam hubungan kita dengan Allah Ta'ala dalam hidup ni, berkait contoh dia dalam af'alullah, perbuatan Allah untuk kita. Bila Allah menentukan sesuatu, itu perbuatan Allah. Ya. Kadang-kadang silap bacaan dalam qada dan perbuatan Allah kat kita. Allah menarik perhatian kita berkait dengan af'al dia. Salah satu daripada cabang akidah, perbuatan Allah. Allah menyebut dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 216. Allah menjelaskan, diwajibkan ke atas kamu berperang. Wa huwa kurhul lakum. Ada ketikanya tuan-tuan dalam bab fiqh, orang ni wajib, fardu ain. Bila musuh dah masuk dalam negara. Contoh dari Thailand dah masuk sampai ke Perlis, dah masuk ke Alustar. Maka ketika itu istilah hari ini kerahan tenaga. Wajib semua orang lelaki, kecuali beberapa orang tertentu, yang lain kena daftar diri untuk jihad. Sedangkan bila sebut perang ni, dia perintah Allah Ta'ala dan wajib, wa huwa kurhul lakum. Allah tahu bila sebut perang ni, semua orang tak ramah. Kan? Orang ni pun nanti jahat. Buat senapang, pergi lawan. Pun nanti jahat. Tigunan. Mati. Siapa nak mati? Ketika itu datang ketentuan Allah, kau kena pergi. Soal hidup mati, pulang ke Allah Ta'ala. Contohlah. Memang Allah Ta'ala kata, aku tahu, kurhul lakum. Benda tu memang kamu tak suka. Ini melibatkan perintah Allah, perbuatan Allah, arahan Allah Ta'ala. Sampai ketikanya kena macam tu, kena buat. Tak ada pilihan. Dan Allah menjelaskan, mendetailkan tentang tabiat manusia dalam bab-bab yang telah ditentukan oleh Allah, kehendak Allah ni, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
Dan barangkali sesuatu perkara yang kamu tak suka, wa huwa kurhul lakum wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu tak suka di sisi Allah, benda tu elok untuk kamu dan itulah yang terbaik. Ini bacaan yang berkait dengan persoalan keyakinan kepada perbuatan dan kehendak Allah Ta'ala. Jadi melahirkan husnuzon kita, sangka baik kita kepada Allah Ta'ala. Sampai masa jadi macam ni, tawakal ala Allah. Langkah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. No comment. Dalam konteks ayat ini, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kamu dalam kaitan perintah Allah dan keadaan-keadaan yang kritikal macam ni, kamu rasa tak selesa, tak sesuai. Kamu rasa dalam keadaan tertentu dalam kehidupan ni kamu dapat nikmat, dapat kesenangan dan sebagainya, kamu seronok, kan? Padahal di sisi Allah, nikmat tu kadang-kadang jadi istidraj. Nikmat yang kamu pakai itu salah guna, melampau, dia jadi wahwa syarrul lakum, dia jadi istidraj yang memusnahkan kamu. Nampak zahir dia baik, cantik, indah, seronok, mengembirakan, tapi hakikatnya di sisi Allah, di sebalik benda yang nikmat yang menyeronokkan itu, wahwa syarrul lakum, dia tak elok untuk kamu. Jadi dalam konteks ini, keyakinan kita kepada Allah dalam hidup ni, apa yang Allah tentukan kat kita, kehendak dia dan perbuatan dia, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kita pegang, kita yakin Allah Maha mengetahui segala sesuatu, maka kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Ini satu contoh kita ambil daripada Al-Quran bagaimana dalam tauhid ni, keyakinan, sangkaan kita, husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala kena betul. Sama ada dalam mengenali zat Allah, sifat Allah dan juga perbuatan Allah. Itu satu. Yang kedua, kita ambil contoh dalam sifat Allah Ta'ala. Kena betul pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah. Antaranya Allah bersifat qudrah, maha berkuasa, menentukan segala sesuatu. Jangan ada perasaan yang macam bau tentang ketentuan Allah bila dia menentukan sesuatu berdasarkan kehendak dia, qudrah dia, kita petikai ataupun kita tak boleh terima ataupun kita frust ataupun kita tertekan. Itu maksud dia. Orang yang faham tentang kekuasaan mutlak Allah Ta'ala ni, dia bersedia beri apa juga suasana dan dia reda. Antara sifat Allah Subhanahu wa taala ialah qudrah, kekuasaan. Kita memahami secara perbandingan qudratullah, qudrah Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan segala-galanya. Sifat Allah kita belajar dalam sifat 20 tu qudratullah. Contoh dia Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari dalam kehidupan kamu, Allah menentukan perjalanan peristiwa yang berlaku dalam kehidupan. Ayat ini menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa taala menjelaskan antara sifat kuasanya ialah dalam menentukan rezeki. Kita akan jumpa dalam Aqabah yang keempat nanti. Aqabatul awarid. Kekangan ataupun halangan yang keempat. Aqabah yang keempat. Aqabatul awarid. Dalam bab rezeki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah menentukan rezeki. Rezeki kamu di langit. Yakni Allah tetapkan. Allah dah tetapkan rezeki kamu, wa ma tu'adun. Apa yang kamu kehendaki dalam hidup ni Allah telah susun elok-elok. Maksudnya bila seseorang tu meyakini rezekinya yang halal sudah ada di sisi Allah, dia akan berusaha dengan gigih menepati kehendak sebab-sebab ataupun asbab-asbab yang membawa kepada rezeki
kemudian dia serahkan kepada Allah usahanya itu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bila dia berkehendak untuk berusaha mencari rezeki, fa idza faraghta fansab, telah selesai kamu melakukan ibadah, selesai kamu usaha mencari rezeki, wa ila rabbika farghab. Serahkan kepada Allah. Ya. Panggil tawakkaltu 'ala Allah. Serah kepada Allah Taala. Ya, ini dalam usaha dia mencari rezeki contohnya, dia akan berusaha sungguh-sungguh menentukan usaha dia mencari rezeki itu pada jalan yang halal. Dia tak akan masuk dalam usaha-usaha yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya ialah rasuah. Ya. Sebab Allah sebut dalam surah Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu lihat bagaimana sebahagian manusia mendustakan agama? Dalam tafsir kita tengok maksud yukadzibu biddin, mendustakan agama di situ ialah tak yakin kepada balasan yang telah ditetapkan oleh Allah kalau salah pilih jalan. Pilih jalan maksiat, kamu akan diazab. Ini adalah satu bentuk pendustaan kepada agama, tak yakin. Di sana ada hukuman Allah Ta'ala kepada orang yang memilih jalan singkat untuk melakukan perbuatan haram, contohnya dalam usaha mencari rezeki. Orang ini termasuk dalam yukadzibu biddin. Ia ini tidak yakin. Kalau dia yakin, dia tak akan ambil jalan singkat. Dia tak akan ambil jalan rasuah. Dia tak akan ambil jalan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sebab dia yakin kesudahan balasan kepada perbuatan mungkar dan maksiat itu ialah azab dan neraka. Jadi orang yang harung laluan-laluan seperti ini, Allah Ta'ala kata, yukadzibu biddin. Mereka mendustakan agama, tak percaya kepada ancaman Allah, azab yang sedang sedia menunggu. Jadi, ini sebahagian daripada penyakit-penyakit yang menghinggapi hati insan yang dianggap sebagai kepercayaan yang bersifat bid'ah dalam i'tiqad, dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin dalam hidup ini apa yang telah ditetapkan oleh Allah dia ikut, apa yang telah dilarang oleh Allah Taala dia akan tinggalkan. Seterusnya, oleh kerana i'tikad bid'ah dalam hati adalah sangat berbahaya, seperti mengiktikadkan apa-apa yang nantinya menyesatkan dia kepada kepercayaan bahawa Allah seperti makhluk misalnya, betul-betul duduk di dalam arash, padahal Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Kelak apabila pintu hijab itu telah dibuka, maka dapatlah diketahui bahawa Allah itu tidak sebagaimana yang dilukiskan dalam hati, akhirnya nanti akan engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikala itu ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kelak kalau orang sudah sakratul maut dan terbuka hijab, baru menyedari bahawa urusan ini demikianlah sebenarnya. Kita telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hakikat maut, apakah hakikat sakratul maut, apakah perjalanan, bentuk perjalanan maut ini dan kesudahan maut ini ke mana. Semua itu telah dijelaskan, ya. Jadi penjelasan tentang ilmu yang berkait dengan kehendak Allah menentukan perjalanan urusan gaib, antaranya kematian, maka seseorang itu dikehendaki yakin sungguh, ya, dengan ilmu yang dia perolehi bahawa dia sedar dan dia insaf, dia akan lalu proses ini. Jadi bila dia yakin dia akan lalu proses sakratul maut ini, dia perlu memperbetulkan jalan hidupnya sesuai dengan kehendak syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Kelak apabila pintu hijab, nah dikala itu dia akan mati dalam su'ul khatimah. Kelak kalau orang yang sudah sakratul maut dan terbuka hijab, baru menyadari bahawa urusan ini demikian sebenarnya. Jadi maksudnya kita tak mau satu kejutan berlaku dalam hidup ni. Imam Ghazali nak beritahu kita kena ada persediaan.
Antara sebab su'ul khatimah tadi ialah kepercayaan kita kepada Allah, i'tikad kita, iman kita kacau, bercampur bau dengan unsur-unsur bid'ah. Tak solid kepahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keadaan begitu, dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah meskipun amalan-amalannya baik. Na'udzubillah. Maka yang paling penting adalah i'tiqad. Sebab kita tengok orang tua dulu perbahasan tentang tauhid ni dia cair betul. Sebab apa? Pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menentukan kesudahan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Amal kita ni akan selamat berdasarkan kesudahan kita. Kesudahan khawatim itu ialah kesudahan mati kita. Macam mana kita melalui proses kematian. Jadi proses kematian dikatakan khawatim tadi, kesudahan kita, penghujung hayat kita baik untuk dapat husnul khatimah, dia sangat bergantung kuat sejauh mana dalam kehidupan kita sebelum kita mati, keyakinan i'tiqad kita betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap orang yang salah i'tiqad kerana pemikirannya sendiri atau kerana ikut-ikutan pada orang lain, ia jatuh dalam bahaya ini. Dalam tauhid, dalam i'tiqad, kita tak boleh taklid. Kita tak boleh ikut orang. Dalam fiqh tak apa. Ya. Contoh dia, dalam fiqh, sembahyang jenazah. Barisan banyak kan, ramai. Kita masuk saf belakang. Kita tak tahu depan tu jenazah tu lelaki ke perempuan. Kita niat sembahyang jenazah, ikut imam, selesai. Dalam tauhid tak boleh. Dalam tauhid tak boleh. Soal perbahasan i'tikad kita kepada Allah, tentang zat Allah, tentang asma' dia, tentang sifat dia, tentang af'al dia, tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, tiap-tiap orang kena jelas. Faham betul-betul persoalan ilmu yang berkait dengan 5 perkara tadi, 6 perkara tadi. Zatullah, sifat Allah, asma' dia, af'al dia, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kena jelas betul-betul pengertian tauhid dalam 6 ciri ini. Sebab kalau tak jelas benda ni, dia akan membentuk bacaan yang tak tepat terhadap Allah, terhadap sifat dia, asma' dia dan berikutnya. Jadi kena jelas. Maksudnya ilmu dalam bab tu kena lanteh lah, kata orang kampung kan. Kena apa, bahas tentang tauhid ni kena khatam betul supaya kita tidak keliru. Sebab dalam bab tauhid ni Allah nyatakan dalam Al-Quran, a'ilahun ma'allah. Adakah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain daripada Allah? Antara ciri sembah ini ialah taat dan patuh. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah kamu lihat sebahagian manusia menjadikan nafsunya yang disembah sebagai Tuhan, ilah? Macam mana ciri orang menyembah nafsu? Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Pokok deden lah. Jadi dia meletakkan nafsunya sebagai pemutus. Yang betul, yang salah, yang hak dan yang batil. Dalam konteks itu Allah Ta'ala kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat orang yang seperti ini menyembah nafsunya sebagai Tuhan? Maksud dia. Jadi jelas Allah berkehendak supaya dalam hidup kita ni, kita kena kenal betul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afara'aitumun nar allati turun antum ansha'tumuha ahna am nahnul munsyi'un. Allah Ta'ala kata, ajak kita kenal Allah Ta'ala dengan sifat rububiyah ni. Dia mencipta, antara ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afara'aitumun nar allati turun. Kamu cuba tengok api yang kamu nyalakan. Kalau pakai lighter, tak ada masalah lah.
Afara'aitumun nar allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Ni cerita buat api daripada kayu. Gesek dengan tali tu yang cara primitif lah. Jadi tu gesek buah habuk kayu menyala. Allah Taala kata ada api ke dalam kayu tu. Cuba explore sikit. Allah ajak berfikir tentang kekuasaan dia. Dia dah cerita benda tu. Kau boleh buat dengan asbab tertentu. Kau gesek kayu tu dengan tadi lama-lama laju-laju dia akan mengeluarkan haba dan akhirnya akan terbakar. Buah habuk. Allah Taala kata kau belik, kau bolah, kau berobih, kau bongkar yang dalam kayu tu tak ada api. Tapi dia boleh mengeluarkan api. A antum ansya'tumuha am nahnul munsyi'un. Yang buat kayu tu boleh mengeluarkan api, kau den. Allah Taala tak cabarlah. Kau ke aku? Cuba kau buat tengok. Dalam kayu boleh mengeluarkan api. Kan? Kita ko anda pergi mana anda kan? Gagah manusia ni lah pergi mana? Lepas pencen pewai lah kan? Anda dia dah. Tapi 40-an ke bawah dah tengok kan? Silap sikit nongak dah. Fahal, kan? Lepas pencen, lepas wai jalan kan? Pelak orang ubah. Kekuatan kita terhad dan terbatas. Kita nak kena tentang Allah. Antaranya sifat kudratullah. Ciptaan, kuasa Allah mencipta. Antaranya Allah sebut dalam kehidupan kita, orang nomad tak ada api, boleh ambil api daripada kayu. Antum ansya'tum syajarataha. Kayu yang jadi itu kau buat ke aku buat? Pasrah kita. Allah nak kita surrender. Jangan act. Jangan jobor dalam hidup ni. Kita ni lemah, kita ni hina. Kan, somebody. Ini masalah ni. Bila ni lahir dalam hati dia, dia tegak dia kan. Katakan aku siapa kau? Kau di hadapan Allah. Kau kerdil, kau hina, kau lemah. Apa yang ada kat kau tu sementara. Akhirnya akan jatuh. Tak lama. Jadi perasaan, keyakinan dengan nikmat yang dia ada ni, dia jadi somebody, dia boleh tunjuk apa dia nak buat. Kan? Di Sarawak, orang yang paling kaya siapa? Syed Mahmud. Tahun lepas dia hadiahkan pada isteri dia ragat Turki tu, Ferrari birthday. Kita Ferrari berapa harga cikgu? Berjuta. Kan? Balak ke Sarawak, habis dia tobeh kan? Baik kan nak kan? Dia bukan jadi jutawan dah, billionaire. Semua orang tahu sumber kekayaan dia. Beberapa hari lepas, berlaku insyiqaq. Sama anak beranak. Anak dia nombor 3, Saman, isteri Syed Mahmud. Sebab apa? Isteri Syed Mahmud ni take over company, buh nama dia. Kan? Syed Mahmud dah 80 lebih dah, jalan pun tak tih. Sakau habis kekayaan Sarawak tu. Untuk apa? Ni kau faham ni. Rezeki yang kita sakau tu, mana sudah? Tak percaya ke Allah Ta'ala ada keyakinan yang kacau dengan Tuhan ni buat jadi ni. Kan?
Dulu orang masuk politik, bercita-cita nak jadi kaya. Sebab apa? Projek. Orang jadi kroni politik pun sama yang impian dia. Nak jadi kaya. Dia pernah terfikir tak projek negotiate antara orang politik dengan dia tu halal ke tak halal? Dia kena fikir keyakinan kita kepada Allah mempengaruhi tindakan dan akhlak kita. Dalam Islam ni ada akidah, ada ibadah dan ada akhlak. Nabi kata, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Aku diutus hanya saja di antaranya membina akhlak. Akhlak kau dah pecik duit kekayaan ambil daripada mana? Kalau dah beri guideline ni boleh ni tak boleh, jangan sakau. Dia mentari sampai ke bawah kroni anak-anak habis kah? Kayo. Kayo tu duit curi. Hari-hari kau sujud ke Allah Ta'ala depan orang ramai, kau mohok. Ini maksud i'tiqad yang bid'ah merasap dalam hati dia. Dia tak yakin benda yang Allah kata jangan. Kalla, jangan sekali-kali. Allah Ta'ala katakan, jangan sekali-kali buat. Akhirnya langgar. Kan? Siapa contoh orang yang paling kaya di dunia ni? Firaun. Alaysa li mulku Misra, bukankah aku yang memegang tampuk kekuasaan Mesir ni di bawah kekuasaan aku? Tengok Nabi Musa lah, kau apa aduh. Kau nak lawan Den ada polis, ada askar, ada special branch, ada segala-gala semua ada, dan ada penjara dan sebagainya. Kau saukak kau nak lawan Den. Dia melihat Nabi Musa batang tubuh Nabi Musa. Dia tak nampak apa risalah dan dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa AS nak bawa kehendak Allah tegak di bumi Mesir. Dia lawan Musa sebab nampak Musa ni cabar dia. Macam inilah kan. Serbu ke rumah beratus-ratus juta duit. Mana ambil duit tu? Lepas tu mengaku clean, bersih. Mohon. Itu sebab Malaysia sekarang ni tuan-tuan berhutang 1.5 trilion ringgit. Duit tu dibawa keluar. Sama ada bawa ke Switzerland, ke Singapura dan ke beberapa tempat lain. Tuan-tuan tengok musibah yang berlaku. Bila maksiat ini berleluasa, musibah dekat umat. Hari ini tuan-tuan cuba tengok. Ringgit menjunam jatuh. Orang ramai kan tahu. Apa pasal turun, apa pasal orang mahal makin naik. Ni labai-labai lah guna. Hari tu sebelum naik, kata harga minyak akan turun, kata tepung turun, ayam akan turun. Pasal apa naik sekarang? Orang kampung dia pendek baca Mari kau cakap lain, ikan buat lah. Lain. Apa kesan ni tuan-tuan, duit kita dibawa trilion keluar. Dibawa keluar, orang yang tak percaya ke Tuhan ni, tak percaya Rasulullah ni haram, dosa besar, dia tak percaya, dia kapu, dia sakau, buat lagi keluar. Apa kesan dia tuan-tuan? Kesan dia pada umat. Duit kita yang dibawa keluar, yang menyebabkan ringgit merudum, duit kita dia tukar beli dolar. Apa kesan dia tuan-tuan? Bila ringgit, orang tukar beli dolar. Maksudnya di pasaran, orang tak memerlukan ringgit, orang perlukan dolar. Automatik musibah dia kepada ringgit. Dia disebut apalah? Currency lah. Ya. Allahu Akbar kan. Kita orang Ambau ni apa hal nak ambil tahu benda ni? Kita tahu ayam mesti harga murah. Kan di family store apa sekilo je? 92. Mari RM7 dia. Mari. Apa pasal harga barang tak boleh dikawal? Currency kita jatuh. Tengok musibah dia. Dia menimpakan musibah kepada orang lain. Patutlah di saat dia menghadapi sakaratul maut Allah kata kau marin apa dia cakap kau tak percaya. Yang haram kau kata halal, ya. Yang aku togah kau langgar. Sekarang kau rasa. Maksud dia di saat sakaratul maut. Kita langgar hari ni dalam hidup, yang halal kita kata haram,
yang betul kita kata salah dan seumpamanya. Lahir daripada mana sikap akhlak yang macam ni? Lahir daripada kesilapan dia memahami dan mengenal siapakah Allah. Dalam i'tiqad dia meresap unsur-unsur bid'ah yang tak tepat dengan hakikat Allah yang sebenar. Ini penting tuan-tuan ya. Dalam soal i'tiqad ni kena jaga elok-elok kan. Supaya perjalanan hidup kita ni betul ya. Permulaannya dan akhirnya. Jadi kesudahan kita dia bertitik tolak daripada noktah intilaq. Langkah kita yang di permulaan. Waktu kita mula insya-Allah kesudahan kita betul insya-Allah ya. Kemudian seterusnya kesalehan dan kezuhudan serta tingkah laku yang baik juga tidak mampu untuk menolak bahaya ini. Bahkan tidak ada yang menyelamatkan dirinya melainkan i'tiqad yang benar. Tuan-tuan, apa peranan i'tiqad iman ni tuan-tuan? Subhanallah. Dialah paksi yang menentukan benar dan salah. Hak dan batil dalam kehidupan kita ni tuan-tuan. Dulu kita ada sebut kisah bagaimana keyakinan orang kepada Allah Ta'ala ni dengan kalimah la ilaha illallah, dengan kalimah Allah Ta'ala ni dia selamat daripada neraka. Kita sebut dulu. Besarnya peranan tauhid, peranan akidah ni. Peranan i'tiqad ni dalam hidup. Pegang, yakin, jangan berganyak. Ya. Imam Ghazali sebut kisah seorang lelaki yang digiring, diheret untuk dicampak ke dalam neraka. Allah Ta'ala kata, Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Berlaku. Allah Ta'ala kata, malaikat cek balik amalan dia. 3 kali malaikat cek. Dia kata, sudah, tak ada apa dah. Clear. Apa yang tercatat itulah amalan dia. Allah Ta'ala kata ada. Cuba cek betul-betul. Cek di hangkah. Hangkah ni antara rahang ni ke takat. Itu hangkah. Tiba-tiba malaikat cek. Terselit di situ kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan ya. Beratnya timbangan kalimah la ilaha illallah. Satu ketika si lelaki ini pernah dengan hati yang tulus, lahir dari lubuk hati sanubari dia melafazkan kalimah dan yakin dengan kalimah ni seperti mana kehendak hakikat kalimah ni, dia melafazkan la ilaha illallah. Allah Ta'ala kata, tengok, kau lihat wahai malaikat kalimah ini. Besarnya pengertian kalimah tauhid la ilaha illallah. Timbang balik. Sepatah kalimah ini tamla'ul mizan. Memberatkan timbangan. Besarnya kalimah tauhid ni. Pentingnya i'tiqad dan akidah ni. Keyakinan kita pada agama ni. Allah Ta'ala tengok, tukar. Masukkan dia dalam syurga. Nak beritahu di situ tingginya kedudukan dan maqam i'tiqad, kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab yang Nabi minta supaya Allah Ta'ala berikan kurniaan, jangan ada seorang pun di kalangan umatku besok yang kekal dalam neraka. Allah terima permohonan Nabi. Yang ini tak ada di dalam neraka besok umat Muhammad yang kekal. Yang ini umat Muhammad yang beriman. Walaupun berdosa, kena robuhlah. 1000 tahun kau, 2000 tahun kau, robuh dulu. Tapi dia tak kekal dalam neraka dengan sebab keyakinan ini, i'tiqad ini. Dia yakin. Dia lemah, jatuh dalam dosa, tapi dia tak menafikan hak Allah Ta'ala. Dia tidak menolak sifat Allah Ta'ala. Tidak menolak ketentuan qada Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Dia tak campur tu. Dia yakin hak Allah Ta'ala. Tapi mati dalam keadaan dosa. Kena azab dulu. Tapi akhirnya keluar daripada neraka. Allah jawab permohonan Nabi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah jawab. Janji ini niscaya akan tunaikan wahai Muhammad dan kau akan redha. Kau akan senang. Ya. Jadi ini maksud i'tiqad yang jelas. Jangan dilomori, dikotori dengan unsur-unsur bid'ah. Dibimbangi
Akidah yang kabur, yang bercampur dengan unsur-unsur bid'ah yang sesat tak betul tentang Allah tadi, tak mampu menafsirkan perjalanan akhir kita untuk meninggalkan dunia ni. Yang ini ketika sakratul maut. Kita terperangkap dengan su'ul khatimah. Seterusnya, dalam konteks tauhid ini, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang fikirannya sederhana adalah lebih selamat. Sederhana bermakna tidak berfikir secara mendalam. Meskipun dapat dikatakan orang kurang ilmunya, tetapi ia lebih selamat daripada orang yang berlagak mempunyai ilmu, tapi asas dan dasar i'tiqadnya tidak benar. Orang yang sederhana itu ialah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada akhirat, dan ini hanya garis besarnya sahaja. Nah, inilah yang selamat. Pegang betul-betul. Yakin kepada Allah, yakin kepada sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, di sana ada sunnatullah. Sunnatullah la tabdila li kalimatillah wa ma badalu tabdila. Sunnah Allah dalam perjalanan hidup ni tak pernah berubah. Orang yang yakin kepada Allah dan bergantung kepada Allah dan ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dia akan selamat. Sunnatullah la tabdila li kalimatillah. Sunnah Allah ni tidak berubah. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni kita akan menjalani ujian yang besar dan banyak. Menguji keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ni tuan-tuan, saya balik daripada Morocco dengan Spain. Ada orang sponsor. Nak pergi sendiri kita tak beringgit. Orang sponsor. Memang cita-cita lama nak pergi Spain, nak tengok Qasrul Hamra. Istana Merah tu. Istana Merah tu tuan-tuan di kat Madrid tu. Keliling istana tu ayat Quran ya. La ghariba illallah. Tulis itu kan. Tak ada yang akan dapat mengalahkan Allah. Sayu hati kita tuan-tuan tengok. Allahu Akbar. Ada masjid dalam tu. Indah kiraan dalam tu tuan-tuan. Sampai orang Spain, pemerintah Spain letakkan arahan, don't touch. Jangan usik. Usik betul-betul. Cantik tuan-tuan dalam tu. Ya. Istana yang pernah berkumandang azan, solat jemaah, majlis ilmu, orang sujud. Dah jadi milik orang. Ya. Allah suruh kita tengok tuan-tuan, kerja buat Allah Ta'ala. Qul siru fil ardh. Jalanlah kamu di atas muka bumi. Fanzuru, ambil pengajaran, ambil iktibar kerja Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Memanglah dia mengguris perasaan hati kita. Sayu kita tengok. Islam pernah wujud di sana dan tegak di sana sebagai sebuah kerajaan, sudah bertukar tangan. Allahu Akbar. Itu satu. Kemudian di Granada. Masjid besar Granada. Besar tuan-tuan, tahu berapa hektar masjid tu. Ya. Tapi dalam tu dah jadi gereja. Ya. Dan yang paling sedih tuan-tuan, dalam masjid tu ada kubur-kubur padri Kristian. Ya. Ada kubur-kubur padri Kristian yang mati ditanam dalam masjid tu. Allah. Memang kalau sudut sentimen lah, panih hati kita tengok kan, tapi nak buat macam mana? Kita menyaksikan kerja Allah Ta'ala. Apa asal berlaku ni? Allah sebut, la taziru wa ziratun wizra ukhra. Dosa orang lain, dosa umat lain, dosa umat, satu umat lain takkan tanggung. Dosa orang lain takkan tanggung. Kenapa ni berlaku? Inilah tuan-tuan bila pemerintah silap menerima amanah Allah Ta'ala, dia rasa
pemerintahan, kerajaan dia tu dia punya. Kan? Cara inilah dia rasa kerajaan ni dia punya kan. Bila kalah tak payah, tak payah hati. Kau tunggu macam mana pun tak dapat masuk ke pintu belakang, dia masuk atas atap. Tak dapat atap, dia pecah dinding lah. Okey. Janganlah begitu. Tengok apa yang berlaku. Khalifah yang terakhir di Granada lagi dalam keadaan dihalau, mati terbuang di Morocco. Kubur dia terpencil di satu kawasan di Morocco. Raja, Raja. Kan? Sejarah yang kita baca, kita tengok tuan-tuan. Bila kita berdiri di situ, di Masjid Granada, di Qasrul Hamra, kita baca ayat, Fanzuru am'i i'tibar. Kita berdiri di situ tuan-tuan. Syahidna ya Rabb. Kami bersaksi, wahai Allah. La ilaha illallah. Kau je buat kau menaik dan menjatuhkan. Bukti yang depan mata. Masjid Granada yang besar tu dalam tu gereja. Menara masjid dulu tempat lawan azan dah tukar jadi loceng tung tang Allahu akbar. Ini jadi iktibar. Kena yakin pusingan perjalanan hidup ni disusun oleh Allah. Ni dia panggil sunnatullah. Wa ma baddalu tabdila. Sunnah Allah ni tidak pernah bertukar. Dia berkait dengan persoalan i'tiqad tadi, yakin. Kenapa kita berusaha hari ni nak bangun balik? Sebab ini perintah. Kok mana pun kita kena usaha bangunkan balik. Kan? Di kalimah yang kita pegang, yang tersirat dalam kalimah la ilaha illallah. Betulkan i'tiqad ni. Dan segala arah tuju dalam hidup kita ni berdasarkan ini. Pemikiran kita, usaha kita, perancangan kita, ilmu kita, dakwah kita, mujahadah kita, zikir kita, ibadat kita, bangun malam kita ke arah ini menyahut suruhan Allah Subhanahu wa taala. Takkanlah kalau kita ada niat dan etikat macam ni tuan-tuan, takkanlah Allah sia-sia gitu kan. Paling kuat ada syafaat Nabi SAW, kita ikut jalan ni, ada rahmat di penghujung jalan hayat kita nak habis besok, insya-Allah kan. Yang ini mudah-mudahan Allah beri kita husnul khatimah. Tanpa panduan ilmu yang lengkap dalam asas-asas dan prinsip-prinsip dasar ilmu yang kita dituntut tadi tuan-tuan, kita tak mengaji, ambil ringan, bimbang tuan-tuan. Bimbang kita saat-saat kita nak mati besok, kita terpedaya dengan syaitan. Jadi keperluan ilmu ni sangat penting untuk kita isi di saat kita sihat dan kuat ni kan. Jadi orang yang paling mudah untuk selamat ialah orang yang yakin kepada asas-asas tauhid ni. Pegang betul-betul kan. Kita tengok orang kampung kita dululah. Senang mati kan, tapi dia yakin betul. Daging yang halal, yang haram. Hak orang jangan ambil. Yang kita punya, yang orang punya. Pegang elok-elok. Jangan ambil, jangan curi. Oh dia senang tuan ya. Yakin. Sebab apa? Ini perintah Allah Ta'ala. Pegang elok-elok. Mati dapat dia mengucap la ilaha illallah. Benar etikad dia. Dia tak bohong, tak tipu kan. Kemudian kalau kita tidak mempunyai waktu untuk memperdalam pengetahuan ilmu tauhid, maka usahakan dan perjuangkan agar dalam garis besarnya kita tetap yakin dan percaya. Seperti itu pun sudah selamat. Cukup kalau di dalam hatinya berkata, ya saya beriman kepada Allah, hakikatnya berserah diri kepada Allah dan iman kepada akhirat, dan lain-lainnya hanya secara garis besar sahaja. Ini di sudut ilmu. Gambaran tentang ilmu yang kita kena faham tentang Allah Ta'ala, simple ya tuan-tuan. Maksudnya, dalam hidup ni, bila suruh beribadat, yang wajib kita laksanakan. Yakin ini perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas itu yakin, panduan hidup ni ada syariat. Ini elok, ini tak elok, ini dosa, ini pahala, ini syirik, ini tauhid. Jelas depan kita. Tak perlu alim sangat dah. Ini paling kurang, minimum. Kena ada dalam hidup. Itu pun sekiranya ada ilmu belajar. Kalau tak belajar, mana nak cakap ni? Kan? Kita buat tafsiran sendiri. Jangan rasa agak-agak
Ini kacau Subhanallah. Terus dia beribadah dan mencari rezeki yang halal dan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat, sebetulnya itu lebih selamat bagi orang-orang yang tidak sempat belajar secara mendalam. Sebab dalam hidup ni tuan-tuan, kita kena cari kawan yang soleh. Al-mar'u ma'adini khalilih. Seseorang itu akan ikut agama temannya. Kawan kita, sahabat kita tu macam mana perangai dia, macam mana ilmu dia, macam mana akhlak dia, macam mana iman dia. Itu akan mempengaruhi kita. Kan? Kalau sebaliknya, ini yang jadi masalah. Nabi kata, al-mar'u ma'adini khalilih. Seseorang itu akan ikut agama temannya. Dia kena pastikan. Paling kurang kita bersahabat dengan orang yang boleh mengingatkan kita tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dalam hidup ni kita pegang agama ni. Jangan gelincir. Tapi iman yang hanya secara garis besarnya sahaja harus kuat. Seperti petani-petani yang jauh dari bandar dan orang-orang awam yang tidak menceburi dalam perdebatan-perdebatan yang tidak menentu. Kalau kita tengok tuan-tuan, dalam di kawasan sebelah utara dan bahagian timur contoh dia, barat di Kelantan ataupun di Kedah. Kawasan-kawasan yang dulunya ada pesantren, pondok-pondok. Orang kampung bukan semua mengaji tuan-tuan, tapi oleh kerana pengaruh ilmu tu kuat. Contoh-contoh orang yang berilmu tu hidup keliling. Sebahagian daripada orang kampung yang tak mengaji sangat tu, walaupun tak alim, tapi yakin dengan agama. Tok Guru habaq kata tak boleh. Paling kurang hujah Tok Guru. Pegang lah tu. Sebab Tok Guru habaq dah kata tak boleh. Tok Guru tu merujuk pada mana? Tok Guru tu merujuk kepada Al-Quran, Sunnah, kepada Kitabullah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat masa saya mengaji tahun 80-an di Kedah. Tengok keyakinan. Dia orang kampung ya. Dia tak ada duit nak tolong, nak bantu pondok madrasah. Baik sangkaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat amal soleh, infak, waqaf fisabilillah, sana besok boleh pakai, boleh terima. Di akhirat besok. Dia tak ada harta. Bendang pun tak ada. Orang Kedah kata orang bangsat lah. Orang Kedah kata orang bangsat. Orang bangsat ni orang pakai lah. Dia ada pokok nyok Bendang tak ada. Dia kata ke anak-anak dia kata pokok nyok yang 2-3 batang ni, buah yang ada di atas tu, jangan usik. Ayah nak bagi, dia tak kata wakaf lah. Nak bagi kat pondok. Kalau nilai dunia hari ni lah, niyo posin. Tapi tu yang dia ada. Ambil 3 batang buah di pokok kelapa 3 batang tu ambil, hantar pondok. Contohlah tuan-tuan. Kan? Peklah dalam 40-50 biji, hantar pondok. Masa tu sebiji 50 sen. Kalau 30 biji, berapa sen mana tuan-tuan? Tapi dia yakin inilah yang ada, yang aku miliki, rezeki yang Allah bagi pada aku untuk aku wakafkan fisabilillah sebagai tanda syukur aku kepada Allah bagi kat pondok. Kita ini pencen tak habis makan. Hangit kerekut macam tu itu. Tak ingat nak wakaf fisabilillah, dan ambil tenun besok. Cash dapat tenun tu, tak ingat tu dah. Kena makan ikan bakar, ikan bakar malam-malam. Contoh tuan-tuan. Yakin tu nak contoh tadi tuan-tuan, keyakinan, i'tiqad. Sahih i'tiqad dia tuan-tuan. Allah. Terharu kita tengok orang kampung yang tak mengaji ada sifat keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak rezeki, yakin dia. Padahal tak seberapa mana. Tapi nilai bukan angka. Nilainya keikhlasan. Ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini penting tuan-tuan kita faham. Sebab keyakinan seperti ini
Dia sangat membantu di saat kita menghadapi sakratul maut ni musibah besar tuan-tuan. Dalam dunia ni ada musibah besar, paling besar sakratul maut. Nyawa nak keluar daripada badan. Dan situlah pemeriksaan terakhir. Sama ada lepih tak lepih. Tak comel ke kita. Kan? Jadi i'tikad dan keyakinan kita kepada Allah tentang hakikat tauhid ni kena jelas mempengaruhi tindak tanduk dan akhlak kita dalam kehidupan ini. Walaupun pegang yang dasar-dasar yang macam tu, yang orang kampung pegang tadi, tapi jelas pegang kokoh-kokoh, pegang dengan kuat supaya selamat. Contohnya petani dan orang kampung kan, pegang benda tu. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, pada suatu waktu ada orang-orang yang suka berdebat tentang takdir sampai berlangsung lama. Melihat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merah padam wajahnya lalu berpidato, sesatnya orang-orang yang dahulu ialah suka berdebat. Antara lain tentang qada dan qadar. Dan beliau bersabda yang bermaksud orang-orang yang awalnya benar tapi kemudian sesat itu dimula kerana mereka suka berbantah-bantah. Ada satu kecenderungan orang Melayu ni lah, usul ni 9 kan. Kita bab tauhid ni bab tinggi. Baguslah dari sudut ilmu. Bahas bab tauhid ni tinggi-tinggi nak buat ke mana? Boleh boreh ke dari Cina, boleh ayam ke dari Cina, boleh bawang ke dari Cina. Kan? Buih laksa, cap lada, dua batang tu pun kedai Cina. Apa mulia ke Islam? Apa mulia ke orang yang memegang syariat dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan? Tak nampak kan? Bahas bab tauhid ni tinggi-tinggi. Sampai orang tak boleh lawan, tak boleh challenge, dia bahas tu. Tapi nak buat ke mana tauhid tu? Kalau tidak ditegakkan makna tauhid ni dalam kehidupan. Contohlah tuan-tuan bila kita belajar agama ni mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid, Allah Subhanahu wa taala tempelak sebagai manusia. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu lihat sebagai manusia mendustakan agama? Tauhid hebat, ilmu hebat, bahas hebat. Tapi Allah kata sebahagian mereka ini yukadzibu biddin, mereka mendustakan agama. Takzibuddin maksud dia apa? Mendustakan agama maksudnya dia tak percaya kepada adanya pembalasan hari akhirat. Apa kesannya bila tak percaya kepada hari akhirat? Bila orang tak yakin adanya hari akhirat, dia tak kisah. Sembrono ya. Soal halal haram orang punya ke, siapa punya ke, tak kisah. Antaranya orang yang dituduh oleh Allah Ta'ala mendustakan agama ni, fazalika alladhi yadu'ul yatim. Tanda mereka tak percaya kepada ancaman azab Allah pada hari akhirat, yukadzibu biddin, ialah membiarkan anak-anak yatim. Tuan-tuan, Islam ni agama yang praktikal, dia bukan baru yang diuji. Dia satu tuntutan yang menghubung manusia hubungan dengan Allah yang dipanggil hablum minallah, dan Allah menurunkan wahyu yang berupa sistem yang mengatur hablum minan nas. Adanya tata cara kehidupan sesama manusia. Atur antara orang yang tak bernasib baik dalam kehidupan ni perlu dokongan ialah anak yatim. Allah sebut singgung secara live isu anak yatim. Orang yang ambil ringan persoalan anak yatim ni orang yang mendustakan agama. Mafhum ayat tu tuan-tuan. Itu maksud dia. Jadi tauhid ni tuan-tuan, dia meresap jauh dalam membentuk kehidupan. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Cuba tengok balik tafsir surah ni Kemudian
Tanggungjawab sosial yang ada dalam agama ni yang berkait dengan persoalan tauhid ialah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang Islam, kata Syekh Qutb dalam tafsir ayat ni, dia kata usaha membela anak yatim dan membela orang miskin adalah satu usaha yang bersifat jama'i, kolektif. Maksudnya berada di pundak tiap-tiap orang Islam. Tengok tauhid, tuan-tuan. Mana datang ini? Ini daripada tauhid, tuan-tuan. Membela nasib anak yatim dan membela orang-orang fakir dan miskin, tanggungjawab sesama Muslim. Mana datang ini? Ini arahan Allah dalam Quran. Orang yang tak ambil berat persoalan ini, dia semayang, puasa, zakat, haji, bangun tahajud, zikir berpuluh-puluh ribu. Kalau ini tak ada dalam hati dia, Allah Ta'ala kata, yukazzibu biddin. Kamu pun bohong. Nak relate tentang tanggungjawab agama ni yang lahir dari tauhid ialah bela hidup anak yatim dan juga bela orang-orang miskin. Jadi tuan-tuan, kita nampak di situ. Kalau dalam hidup ni tuan-tuan, Nabi kata, kamu sentiasa senang, gembira, aku bimbang di akhirat besok kamu derita dan sedih. Kalau dalam hidup ni, di dunia ni kau sentiasa kenyang, aku bimbang di akhirat besok kau lapar dan dahaga. Apa sebab tuan-tuan? Ini kaitan dengan umat. Ya, kita dah sebut dah gitu. Daripada tauhid, daripada akidah ni tuan-tuan, kepahaman yang jelas. Hasanul Basri pergi rombongan ke Mekah buat haji. Rombongan. Haji itu haji sunat. Dah kali yang keberapa, haji itu haji sunat. Dalam perjalanan berhenti berkemah, satu pagi Hasan Basri terserempak dengan seorang wanita tua sedang buat cari tempat buang sampah. Korek. Lalu Hasan Basri hampir dia kata, puan buat apa? Dia kata, saya cari makanan yang ada dibuang dalam tong sampah ni. Allahu Akbar. Ya. Kenapa? Dia kata, saya miskin, dah 2 hari tak makan. Tengok tuan-tuan Di dalam mana datang kefahaman ni? Daripada tauhid. Hablum minan nas. Hubungan dan tanggungjawab sesama manusia. Masya Allah. Giling sampai saya kata subhanallah. Dia balik ke kemah, dia panggil pegawai keuangan dia, dia kata sekarang ni ada berapa kita punya bajet? Kira sekian banyak. Dia kata bagikan semua duit tu ke perempuan tu. Kita balik ke kampung. Ini kefahaman yang sahih tuan-tuan. Rasa bertanggungjawab terhadap nasib umat. Bukan boleh ambil borek ataupun kita buat tak tahu. Ini kefahaman yang silap. Yang tak dibina di atas tauhid la ilaha illallah. Kita kena bela nasib umat ini. Ada dalam hati kita rasa sayang dan simpati itu. Kalau kita rasa tak perlu ambil tahu, ini kepercayaan yang kita pegang dalam hati, dia bersifat bid'ah, tak betul, tak tepat seperti mana dikehendaki oleh Allah. Apa kesan dia? Kau tak pernah ambil rasa tanggungjawab. Laparnya orang yang kelaparan, dahaganya orang yang haus, kau tak pernah rasa. Tak kau nak mati esok, kau tak lepeh. Maksudnya itu. Jadi kita nampak di sini tuan-tuan, bagaimana agama ni mengajar kita supaya dalam kehidupan ni ada part-part yang bersifat syariat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena tahu, ambil tahu, pelajari, ambil berat. Sebab usaha ke arah ini, khususnya melibatkan perkara ni kita fahami datang daripada perintah Allah. Kalau tak ada perasaan ni tak dapat tuan-tuan. Kita faham ini perintah daripada Allah Ta'ala. Perlu kepada ma'rifatullah. Kerana Allah Ta'ala ni kehendak dia macam mana. Apa yang disalurkan kat Nabi yang berupa syariat dan sunnah dia. Perlu jaga. Ya? Nabi kata, antara kelalaian orang-orang yang mengaku agama ni, dia suka berbahas isu-isu agama ni. Melaut-laut. Macam ini kita tengoklah. Isu politik Islam.
Air koruh macam air teh. Itu hak rakyat tu. Islam ni bukan slogan. Tengok tadi. Hablum minanas. Macam mana Quran the guide kita. Laksanakan hak ini. Kan? Mentari, esko, kereta besar-besar. Rakyat tak dapat air. Siapa nak jawab? Siapa nak tanggung? Burak air terpuntah, takbir, takbir, takbir. Rakyat air tak selesai. Buat katih lah. Jangan sandarkan agama dekat rakyat dia. Pemerintah punya tanggungjawab besar. Jawab pula, saya daripada dulu tak ada paip pun minum air sungai hidup. Selekeh betul. Ini tanggungjawab ni, amanah ni. Membekalkan air bersih kepada rakyat. Satu amanah. Amanah daripada Allah. Oh, kon sosah tu. Itu maksud dia. Kan? Jadi, jangan ambil ingat persoalan-persoalan seperti ini. Kan? Cerita pasal bandaraya Islam, cerita pasal sistem Islam. Air pun tak boleh selesai. Macam mana? Islam ni teori ke? Tak. Ya. Kita faham ini tuntutan bersifat akidah. Tuan-tuan, saya suka ambil contoh Erdogan. Erdogan bila jadi gubernur Istanbul dulu, antara tugas pertama dia adalah menghapuskan rumah haram. Kan? Tak ada rumah haram di Istanbul tu. Habis. Dipastikan penduduk ada rumah masing-masing. Macam mana dia create ke arah itu? Itu dah pemerintah. Ini takbir, air macam air tekau dalam paip. Mana? Siapa nak jawab ni? Kan? Islam ni teori ke? Islam ni ceramah ke? Islam ni adalah manfaat yang turun sebagai rahmat untuk umat. Ya. Allahu Akbar. Ambillah yang baik tu kan. Dengan teori. Jadi kita nampak di sini tuan-tuan, Nabi mengingatkan kita kena fokus kepada isu akidah, isu tauhid ni, jangan berlebih-lebihan ke arah berbantah-bantah soal tentang akidah, tentang tauhid ni, sehingga kandungan tauhid yang kita kena realisasikan dalam hidup tak nampak. Tauhid ini ditanam dalam hati dan membuahkan akhlak. Baru selesai, kan? Kalau saya kata megang kau jadi sifat 20, hakikat tu, hakikat ni syariat dia tak nampak, ngepet, mengak je kau ya. Nabi SAW menyebut sebahagian besar dari penghuni syurga adalah orang-orang yang sederhana. Hadis kata aksarul ahlul jannah al-bulhu. Bulhu ni apa? Bulhu ni tuan-tuan orang kampung. Orang awam. Yang dia yakin Allah Ta'ala, pegang, laksanakan ibadat, yang halal-halal, yang haram-haram, yang maksiat jauhkan. Ini al-bulhu, orang awam. Nabi kata aksaru ahlul jannah, orang yang paling ramai masuk syurga adalah orang awam. Apa pasal? Dia yakin simple lah. Hidup susah dia yakin. Dia tak curi ni orang dah. Biarlah makan kuah tak ada nio, tak ada santan, tak apa, tak curi ni orang dah. Kalau nak minta mulianya hati, sebab itu hak orang, tak boleh curi. Yakin pegang tu. Ya. Nabi kata kebanyakan ahli syurga adalah terdiri daripada orang-orang awam yang pegang prinsip tauhid ni jelas. Jadi ini antara sebab musabab yang lahir daripada masalah tauhid, masalah akidah ni, bila tidak dipelajari dengan ilmu yang sebenar, dibimbangi, kata Imam Ghazali, ini akan menjadi penyebab kepada seseorang itu terperangkap akhir hayat dia keadaan su'ul khatimah. Jadi tuan-tuan, jelas di situ kenapa apa yang disebut oleh Imam Ghazali tentang alasan pertama kenapa jadi su'ul khatimah. Sebab tuan-tuan banyak kisah-kisah dalam perjalanan sirah Rasulullah dan juga para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in banyak menjelaskan tentang hakikat tauhid. Buat sesuatu kerana Allah Subhanahu
wa taala. Dalam dalam kisah para sahabat banyak kisah-kisah yang seperti ini tuan-tuan Insya-Allah. Hari itu saya dah sebut tuan-tuan tentang keyakinan seorang ibu kepada anaknya dihantar ke medan perang untuk mati syahid dan diwakafkan kepada panglima perang. Dia kata ni 10,000 dinar untuk meminang untuk anaknya bidadari. Hantar anak pergi perang. Begitu sekali tuan yakin ke Allah Ta'ala. Pesan ke anak, kalau kau mati syahid, kau jumpa ayah kau, jumpa abang kau, jumpa atuk kau di alam ruh, sampaikan salam rindu ibu kepada dia. Ini satu realiti tuan-tuan, generasi dulu. Anak yang terakhir, anak lelaki. Mana datang ini tuan-tuan? Kalau bukan daripada akidah yang sahih. Balik angkatan perang, tanya pada jeneral, anakku jana, anak kamu sudah mati syahid. Apa bukti? Ini baju yang darah ketika dia pakai. Terus sujud syukur. Dia faham benda ni tuan. Berdasarkan ilmu. Dapat beritahu bukti anak dia mati syahid, baju yang berdarah tu, menghadap kiblat, syukur kepada Allah. Malam tu dia bermimpi jumpa anak ada duduk dalam syurga. Beritahu, wahai ibu, tunjuk inilah bidadari yang ibu pinang untuk saya. Ini bukan cerita 1001 malam tuan, cerita burung bayang Bunyamin kan. Ini satu realiti. Tabir-tabir ghaib yang Allah buka untuk umat ini supaya menjadi saksi. Dan saya tak sampaikan salam pada ayah, pada abang dan pada datuk. Salam rindu ibu. Allahu Akbar. Kan? Ini tauhid. Menjala ke situ. Umat dulu. Itu sebab saya bila sampai di Selat Gibraltar tu, terbayang kisah Uqbah bin Nafi'. Uqbah bin Nafi' daripada Madinah buka negara-negara di Afrika Utara. Sampai di Selat Gibraltar di Morocco yang memisahkan Spain dengan Morocco tu, dia tak boleh pergi sebab armada laut tak ada masa zaman tu. Terbayang balik kisah tu tuan-tuan. Bila naik bot tu menyeberang Selat Gibraltar untuk sampai ke Spain tu. Terbayang balik kisah Uqbah bin Nafi' berdiri di gigi air di pantai sebelah Morocco tu, dia tak boleh pergi sebab laut tu. Dia kata apa? Laula hadzal bahr la fatahtul bilad ma wara'al bahr. Allahumma fashhad. Sumpah dia. Uqbah bin Nafi'. Ya Allah, kalaulah bukan kerana laut ini menghalang aku, nescaya negeri yang belah sana aku sudah tawan. Ya Allah, Allahumma fashhad, yang angkat jari dia. Ya Allah, saksikan sumpahku ini. Siapa? Uqbah bin Nafi'. Langkah disambung oleh Tariq bin Ziyad. Harungi Selat tu sampai Gibraltar, Jabal Tariq. Gibraltar tu daripada nama Jabal, ambil daripada nama Tariq bin Ziyad. Maka dinamakan Gibraltar, Jabal Tariq. Asal daripada nama Tariq bin Ziyad yang membuka Spain. Allahu Akbar ya. Itu kisah umat dahulu yang yakin kepada tauhid la ilaha illallah. Pegang elok-elok ni tuan-tuan. Tak akan terbuang kita, insya-Allah. Ini nilai kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita nak mati, inilah petua yang kita pegang tuan-tuan. Inilah pusaka yang kita pegang. La ilaha illallah. Dengan ini tuan-tuan, insya-Allah, jaminan daripada Allah dan Rasul, kamu akan memperoleh husnul khatimah. Pegang ni elok kan? Mudah-mudahan tuan-tuan ya, insya-Allah. Kita akan sambung pada sesi yang akan datang.
tingkatan kedua. Last kali bawah tu, tiada yang lebih bahaya antara dua, iaitu hati kita di waktu sakratul maut datang di hati keraguan-keraguan atau tidak kepercayaan sama sekali terhadap Tuhan, maka nyawanya dicabut dalam keadaan tidak beriman, tidak percaya kepada Allah atau dikuasai oleh keraguan-raguan. Jadi, na'udzubillah. Jadi yang menguasainya adalah kerumitan, huru-hara, keruwetan kufur yang menjadi tabir penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Yang demikian itu akan menyebabkan dia terjatuh dari Allah, terjauh daripada Allah selama-lamanya, dan azab yang kekal terus-menerus tidak terpisah, iaitu azab kekufuran jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, minta ya tuan-tuan, dalam munajat kita, ya Nabi Musa kata, aqaribun anta fa unajik, abaidun anta fa unadik. Wahai Allah, Nabi Musa, aqaribun anta, kalau kau dekat padaku wahai Allah Taala, wa unajik, aku akan bisikkan keinginan dan permohonanku wahai Allah Taala. Kalau sekiranya kau jauh, ba'idun anta fa unadik. Kalau kau jauh wahai Allah, aku yakin kau tetap ada, aku akan seru kau wahai Allah. Munajat dengan seru berbeza tuan-tuan. Munajat ni adalah bisik. Bisik maksudnya apa? Contoh dia, kita bila menghadap Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita bisik apa? Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Apa hasrat hati kita? Ya Allah. Main sunat dah. Yang wajib jangan kacau. Tu wajib tu mandatory. Yang sunat kan. Minta, ya Allah, beri aku kekuatan, istiqamah dan ikhlas. Minta kepada Allah Ta'ala. Bisikkan. Allah dekat dengan kita. Allah kata, aku hampir kepadamu wahai Musa, ujibu da'watad da'i. Aku akan perkenankan permohonan kamu dengan bisikkan yang kamu sampaikan. Bisikkan kepada Allah. Ya, minta kepada Allah atas asas keyakinan kita. Minta, sampaikan hasrat dan keinginan kebergantungan kita kepada Allah dalam setiap ibadat kita, khususnya ketika kita sujud, sama ada sembahyang sunat kita ataupun bangun malam kita. Itu juga selawat kita tuan-tuan. Selawat kita adalah merupakan penyambung antara kita dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Sebut tuan-tuan daripada hati kita. Begitu juga istighfar kita. Astaghfirullahalazim. Begitu juga tasbih kita. Subhanallah. Begitu juga tahmid kita. Alhamdulillah. Kebergantungan kita kepada Allah yang satu. La ilaha illallah. Ini akan mempengaruhi keyakinan hati kita di saat-saat kita menghadapi sakratul maut. Pegang elok-elok. Maksudnya seluruh ibadat kita bertumpu kepada Allah dengan penuh ikhlas. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi kita akan jelaskan perbahasan tingkatan kedua menghadapi sakratul maut ini. Tadi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu pengaruh-pengaruh yang ada yang menyebabkan berlakunya su'ul khatimah. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak kita ada pemahaman dan ilmu terhadap ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kita jalan yang terbaik dalam konteks sakratul maut untuk mendapat ganjaran Allah husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi akan datang. Bulan depan kan insyaAllah. Tingkatan kedua insyaAllah. Hari ini 20 16.
إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. صراط الذين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، فوثق اللهم رابطتها، ووثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وعمشل الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم الناصر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.